Kumpulan 1. Tajuk pengenalan ekonomi moden oleh kuasa barat di negara kita. Pengenalan. Semasa pemerintahan British, mereka memperkenalkan sistem ekonomi moden yang lebih mementingkan keuntungan dan pengumpulan harta melalui proses penukaran barangan atau jual beli serta pembayaran yang lain. Jangan untuk tujuan ekspor. Tanah memerlukan tanah yang luas untuk keperluan tanaman ladang secara besar-besaran. Pengeluaran dalam skala yang besar kegiatan ekonomi yang berorientasikan ekspor kerana permintaan yang tinggi pada peringkat antarabangsa. Penggunaan tenaga buruh yang ramai sektor pelombongan dan peladangan. Penggunaan teknologi moden kegiatan pelombong dan penanaman secara ladang. Pertama adalah model. Pembangunan ekonomi moden memerlukan pelaburan model yang besar dari luar negara dan moden tempatan. Model yang besar diperlukan untuk mempertingkatkan proses pengeluaran dalam sektor pelombongan dan pertanian. Hal ini supaya memberikan pulangan keuntungan yang lumayan kepada pelabur-pelabur Europe. Roman 1. Pelombongan di Melayu. Emas dilombong secara komersial di Raub Pahang. Arang batu dilombong Batu Arang, Selangor. Manakala biji timah dilombong daerah Lukut, Sungai Ujong, Larut dan Klang. Sarawak. Kegiatan melombong emas dijalankan oleh orang Cina dan Bau pada tahun 1820. Pelombongan emas kemudian diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Arang batu dilombong dan diusahakan oleh syarikat Borneo Berhad. Sabah. Kegiatan melombong emas dijalankan di Sungai Serama oleh orang Cina. Arang batu dilombong di Limpopo, Sandakan dan Labuan. Pelombongan ini diusahakan oleh syarikat Choe Harbor Coal. Roman 2. Pertanian komersial. Apabila British menguasai negara kita, mereka memerlukan hasil tempatan untuk diperdagangkan. Pada peringkat awal, British menguasakan beberapa jenis tanaman seperti lada hitam, gambur, buah pala, cengkih, pinang, kulit kayu manis, dan kelapa kerana harganya tinggi di pasaran dunia. Negeri-negeri Melayu. Penanaman lada hitam, buah pala, cengkih di Pulau Pinang, Singapura untuk ekspor. Sebarang Perai terkenal sebagai pengeluaran gula pada tahun 1830. Ladang kopi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan, dan Johor. Tahun 1880, kopi menjadi tanaman ekspor. Pemodel Prancis menanam kelapa sawit secara komersial di Kuala Selangor pada tahun 1917, kemudian ditanam secara meluas di Johor dan Perak. Tahun 1920, tanah Melayu mengekspor minyak kelapa sawit. Pemodel menanam ubi kayu di Melaka, Negeri Sembilan, dan Selangor. Cameron Highlands, Pahang, penanaman teh. Sarawak. Kawasan penanaman lada hitam terletak di Kuching Serian dan Serikai Morodong. Sagu diperoleh daripada pokok limbia ditanam di sepanjang Sungai Aigon, Ayo, Muka, dan Bintulu. Sabah. SBUB melakukan pelaburan dalam penanaman tembikau diusahakan di Pulau Banggi, Teluk Meruduk, Sungai Labuk, Sugut, Segama, Kinabatangan, Lahad Datuk, Tawau, dan Sandakan. Tembakau mendapat pasaran yang baik di Eropah. Syarikat yang terlibat London Borneo Tobacco Company. Perusahaan getah berkembang pesat pada awal abad ke-20. Berikutan kejatuhan harga kopi di pasaran dunia pada penghujung abad ke-19 disebabkan oleh serangan penyakit dan pengeluaran yang berlebihan di Brazil.
menyebabkan pengusaha tanaman komersial mula menguasakan tanaman getah untuk ekspor. Negeri-negeri Melayu, pelabur Eropah, Guthrie, Sim Darby, United Plantation, Harrisons and Crossfield dan Boston Buttery Estate melabur dalam industri getah di tanah Melayu. Banyak melabur dalam pembukaan ladang getah di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Johor. Sarawak, dinasti Brooke tidak menggalakkan pembukaan ladang getah oleh syarikat asing untuk melindungi ekonomi penduduk tempatan daripada dieksploitasi oleh kapitalisasi barat. Menanam model dalam peladangan getah di Dahan, Bidi dan Sungai Samaran. Syarikat Borneo Berhad saja diberikan kebenaran menguasakan tanaman getah. Tahun 1910, getah mula menjadi tanaman ekspor Sarawak. Sabah pula, getah ditanam di Taman Percubaan Kerajaan di Sandakan pada tahun 1882. SBUB melabur model dalam penanaman getah yang ditanam Banggoyo Sungai Labok. Jesselton menjadi pusat perdagangan getah. Syarikat di Sabah, British North Borneo Para Rubber, British North Borneo Company dan Lankan Borneo Rubber Company Limited. Yang kedua ialah teknologi. Bagi mempercepatkan proses pengeluaran dengan lebih cepat dan menguntungkan, pihak British membawa masuk teknologi moden dalam kegiatan perlombongan dan kegiatan pertanian. Yang pertamanya ialah perlombongan. Negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1929, terdapat 107 buah kapal korek di negeri-negeri Melayu, milik syarikat Eropah seperti Pahang Consolidated Company Limited, Syarikat Malayan Tin Drag Gang dan Gopeng Consolidated. Syarikat tersebut memperkenalkan teknologi kapal korek dan perlombongan hidrolik. Samping itu, Eastern Smelting Company dan Straits Trading Company ini ditubuhkan untuk melabur biji timah. Ketiga ialah buruh. British membawa masuk buruh dari luar untuk menampung kepesatan kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita. Perlombongan dan pertanian. Keempat, skala besar dan bercirikan ekspor. Perlombongan. Kegiatan perlombongan dan pertanian di negara kita dijalankan secara besar-besaran untuk tujuan ekspor bagi memenuhi keperluan pasaran di barat. Pertama, pengeluaran biji timah negara-negara lain 45%. Kedua, pengeluaran biji timah tanah Melayu 55%. Pada akhir abad ke-19, negara kita merupakan penyumbang utama pengeluaran biji timah dunia, iaitu 55% daripada jumlah keluaran dunia. Kedua, pertanian. Negeri-negeri Melayu. Pada tahun 1901, jumlah ekar ialah 5.965. Pada tahun 1904, jumlah ekar pula ialah 19.239. Pada tahun 1908, jumlah ekar ialah 240.000. Dan pada tahun 1912, jumlah ekar ialah 642.000. Jumlah menunjukkan pertambahan keluasan ladang getah antara tahun 1901 sehingga tahun 1912. Sarawak. Tanaman tradisional seperti kelapa, lada hitam, dan tembakau ditanam secara meluas untuk diekspor. Pada abad ke-20, getah merupakan ekspor kedua Sarawak selepas petroleum. Kelima, tanah. Tanah merupakan aset yang amat berharga dan perlu dimiliki oleh pemodal dan pelabur Eropah. Tanah bagi kawasan perlombongan dan perdagangan biasanya ialah kawasan hutan yang belum diterokai serta terpisah daripada pertempatan penduduk tempatan. Pelabur Eropah berminat dengan tanaman komersial kerana lebih menguntungkan dan tidak melibatkan sistem pengairan dan mahal seperti padi. Kesimpulannya, British telah memperkenalkan sistem ekonomi moden di negara kita untuk mengeksploitasi sumber yang ada seperti perlombongan dan pertanian. Hal ini memberikan iktibar kepada kita
bahawa sikap gigih dalam mengusahakan sesuatu pekerjaan amatlah penting bagi memastikan pulangan lumayan yang akan diperoleh.